Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video ni saya akan terangkan berkenaan dengan chapter 4 untuk kod khusus EPO 359. Jadi chapter 4 ni tajuk dia ialah inverter. Okay, ataupun dia adalah converter untuk convert DC to AC. Okay, so sebelum chapter 4 ni dah belajar chapter rectifier, iaitu AC to DC. Sekarang ni DC to AC, terbalik semula Okay, so untuk learning objective bagi chapter ni, yang pertama ialah to study the operation and characteristic of inverter. Okay, so awak akan belajar macam mana inverter ni berfungsi dan apa karakter-karakter yang ada pada dia punya output. Okay, yang kedua ialah to learn switching technique for DC to AC converter. Okay, sebab nanti dia sama juga macam rectifier, dia akan melibatkan switching. Okay, jadi jenis switching yang berbeza akan menghasilkan output yang berbeza. Yang ketiga, to understand the performance parameter of inverter. Okay, seperti mana yang awak kira dalam rectifier, awak kira dia punya power apa semua. So dalam inverter pun ada juga formula-formula untuk kira power, resistor dan sebagainya lah. And yang keempat, to study the effect of load impedance on the load current. Okay, kat sini dia tambah impedance ataupun dia tambah inductor sebenarnya. Okay, so bila kita tambah inductor, dia nak awak tengok apa kesan yang berlaku kepada output current. Okay, yang seterusnya, to learn the techniques for simulating the inverter circuit. Okay, jadi yang kelima ni sepatutnya awak kena gunakan software PSIM. Okay, jadi untuk software PSIM nanti saya akan buat satu video yang asing untuk awak gunalah macam mana nak gunakan PSIM tu. Okay, so don't worry, PSIM boleh download just trial daripada laman web. Okay, sebab trial tu dia tak ada tempoh masa lah. Okay, cuma dia ada limit penggunaan komponen sahaja. Okay, kita tengok dia punya definition. So, inverter convert DC to AC power by switching the DC input voltage or current in a predetermined sequence so as to generate AC voltage or current output. Inverter are used in a wide range of application, from small switching power supplies in computers to large electric utility application that transport bulk power. Okay, ni dia punya block diagram. Okay, so ada juga soalan-soalan yang pernah tanya lah berkenaan dengan definition dan dia minta draw block diagram. Okay, so biasanya kalau untuk inverter, okay, input dia ialah, okay, biasanya untuk inverter input dia ialah DC Okay, katakan DC dia punya input dia ialah straight line. Okay, and then bila dia convert kepada AC, okay, sepatutnya waveform awak akan jadi sinusoidal. Okay, so yang ni ialah kita panggil dia pure sine wave. Okay, so kalau dia convert daripada DC kepada pure sine wave, so inverter tu adalah sangat bagus lah. Okay, tapi apa yang awak akan belajar dalam chapter ni, awak tak akan belajar sampai pure sine wave. Yang awak akan belajar, dia akan tukarkan output ni kepada wave yang bentuk dia petak-petak macam ni. Okay, so yang ni ialah DC and yang ni ialah AC. Okay, so kenapa waveform petak-petak ni kita panggil dia AC? Okay, back to our definition lah. Okay, maksud dia ialah alternating current. Dia alternate kejap dia positif, kejap dia negatif, kejap dia positif, kejap dia negatif. Okay, so as long as dia punya waveform dia ada positif, negatif, dan kita boleh panggil dia sebagai AC. Okay,
So sebabnya untuk jadikan dia pure sine wave, dia kena melalui proses ni dulu. Okay, proses AC yang ada garis lurus macam ni. Okay, macam digital kemudian dia akan lalui beberapa filtering proses dan barulah dapat pure sine wave. Okay, so why we need to convert from DC power source to AC power source? So in Malaysia, power is generated at 50 Hz. Okay, so kalau awak pergi ke Thailand, okay, negara jiran kita, dia punya supply dia ialah 60 Hz. Okay, so dia ikut spek US 50 Hz ni spek UK, 60 Hz ni spek US. Okay, what if there need for a power source at some other frequency such as 400 Hz ataupun 20 kHz? So the best way to obtain the power at a frequency other than the frequency is to first AC power to DC power, then reconvert to AC at a desired frequency. Okay, DC to AC power conversion make use of static switches such as transistor or thyristor. Okay, digunakan komponen yang dia panggil static switcher lah sebab tak ada mechanical punya movement So MOSFET and IGBTs are good candidate for the switching in DC to AC conversion techniques. So the main drawback of DC to AC conversion is that the output voltage is not sinusoid. Okay, because of rich with harmonic component. So kalau awak sambung degree dalam bidang power, then awak akan belajar lah apa itu harmonics. Okay, yang awak kena tahu sekarang ni, di peringkat awal untuk DC to AC converter, waveform DC tu tak dapat ditukarkan terus kepada sinusoidal waveform. Dia akan ditukarkan kepada bentuk waveform yang jenis berpetak-petak. Okay, so untuk jadikan dia pure sinusoidal, waveform yang berpetak-petak tadi perlu masuk ke beberapa filtering proses untuk dapatkan waveform sinusoidal. Okay, the harmonic component must be filtered out using high frequency filter on the output side. Okay, yang ni barulah proses untuk hasilkan pure sinusoidal waveform, which is not covered in your syllabus. Okay, so there are many techniques can be used to control the output voltage such as pulse width modulation, okay, SPWM dan juga MPWM. Okay, PWM ni ialah pulse width modulation, yang mana untuk syllabus awak pulse width modulation ni awak akan belajar on surface sahaja. Okay, kalau awak ambil degree dalam bidang power, then mungkin awak akan belajar lebih detail lah berkenaan dengan pulse width modulation. Okay, kita tengok typical application kat mana yang kita gunakan inverter ni. Okay, yang pertama sekali ialah DC power utilization. Okay, DC power utilization. So dekat Malaysia kita transmit power kita dalam bentuk AC. Okay, so kalau alat awak gunakan DC contohnya awak punya charger handphone dan sebagainya, tapi yang tu output dari DC. Okay, dekat mana nak apply inverter ni? Okay, so awak pernah dengar tak perkataan aircon inverter? Okay, perkataan aircon inverter. So aircon inverter ni, kenapa digunakan inverter? Okay, so untuk aircon, okay, ni bukan alternating current, ni air conditioning. Okay, untuk buat dia punya speed control. Okay, sebab motor yang aircon pakai ni, dia still adalah motor AC. Okay, so kalau motor AC, awak pernah belajar dia punya rumus synchronous speed is equal to 120 darab dengan frekuensi bahagi dengan number of pole.
Okay. So pole ni ialah mechanical punya komponen, jadi dia adalah fix. Kalau kata motor tu ada 4 pole, maknanya 4 pole tu akan kekal sampai bila-bila. Okay. Tapi untuk adjust speed ni, apa yang boleh ubah? Boleh ubah dia punya frekuensi. So kalau signal yang masuk ke motor tu, boleh adjust dia punya frekuensi. Secara tak langsung kita boleh control dia punya speed. Okay, that's why konsep inverter ni digunakan dalam air conditioning. Okay. So akan ada beberapa sensor lah. So let's say sensor temperature detect, katakan dia hanya perlu naikkan 1 degree Celsius sahaja daripada suhu semasa. Okay. So mungkin dia akan adjust speed motor ni supaya berputar pada keadaan laju yang tidak berapa tinggi lah. Okay, unless kalau awak nak ubah suhu dia tu dalam keadaan yang cepat, jadi awak perlukan fan yang sangat laju. So dia akan bagi frekuensi tinggi supaya motor tadi akan bergerak dengan sangat laju lah. Okay, untuk blow udara sejuk tu dengan lebih cepat. Okay, itu konsep penggunaan inverter dekat dalam air conditioning. Okay. Sebab motor dekat air conditioning tu dia masih motor AC, cuma input kepada motor tu telah diubah oleh inverter supaya dapat mengeluarkan pelbagai jenis frekuensi yang boleh membuatkan speed motor ni dikawal ataupun dikontrol melalui control circuit. So bila dia boleh control speed motor ni, secara tak langsung jumlah current yang masuk ke motor tu akan juga boleh dikawal dan menyebabkan berlakunya penjimatan tenaga elektrik tadilah. Okay, so that's why orang kata inverter ni jimat dan sebagainya. Okay. Tapi saya tambah sikit untuk aircon inverter, konsep dia. Okay. So kalau siapa-siapa yang pakai aircon inverter, kena make sure size aircon tersebut sesuai dengan ruang yang nak dipasang. Okay. Kalau pasang aircon 1 horsepower dekat kawasan yang luas, bermakna speed control tadi macam tak ada function lah. Sebab aircon tu akan sentiasa full power. Okay. Sebab dia nak sejukkan ruang yang luas. Okay. Dia akan sentiasa full power sebab dia punya horsepower dia tak cukup. Okay. Unless kalau awak pasang aircon yang let's say 2.5 horsepower untuk ruang yang besar. So at the beginning, mungkin dia akan pump laju ataupun dia speed laju. So bila dah sampai suhu yang kita set, jadi dia akan control speed tu untuk rendahkan supaya suhu tu dapat di maintain. Okay. So dekat situlah berlakunya penjimatan tenaga. Tu kena pilih. Kalau nak pasang aircon inverter, kena cari saiz yang sesuai. Jangan cari saiz yang terlalu kecil untuk ruang yang terlalu besar. Okay. Tu tips dia. Sebab kadang-kadang ada orang yang pakai aircon inverter ni, dia kata tak jimat. Okay. Sebab kena tengok juga cara pemilihan aircon tersebut. Okay. Okay, balik kepada kita punya topik. Okay, yang kedua ialah uninterruptible power supply. Okay, UPS. So biasanya sistem ni dia ada dekat hospital. Okay. So dekat hospital, okay, bagi ward-ward yang kritikal seperti ICU dan sebagainya, dia kena make sure kalau berlaku blackout, ward-ward ICU ni masih lagi ada bekalan tenaga elektrik. Okay. Dan bila dia perlukan tenaga elektrik tu dalam bentuk AC. Sebab kebanyakan alat dalam ward tu ialah menggunakan AC. Okay. So macam mana sistem dia? Okay. So dekat hospital ada satu bilik, yang mana bilik tu dia ada banyak bateri kat dalam dia. Okay. Yang mana bateri ni akan deactivate kalau berlaku blackout. Tetapi output daripada bateri ialah DC. So untuk convertkan dia kepada AC, dia perlu gunakan inverter. Okay. So untuk uninterruptible power supply ni, dia akan convertkan DC output daripada bateri kepada AC dan disalurkan kepada critical area yang mana yang penting-penting seperti server room, ward ICU, okay, emergency lift. Okay, sebab benda-benda ni adalah penting dan tidak boleh terputus bekalan elektrik. Okay, so kita panggil dia uninterruptible power supply. Okay, seterusnya ialah induction heating. Okay, so induction heating ni, bila kita sebut induction, dia berkaitan dengan
frekuensi. Okay. So kalau kita nak, let's say application untuk dapur induction, dapur yang tak pakai gas tu So dapur ni digunakan konsep induction, yang mana kalau kita nak set temperature dia tinggi, maka signal yang masuk ke coil tu kena tinggi. Okay. Jadi that's why kita gunakan inverter untuk adjust dia punya output frekuensi, so that dia punya coil akan jadi panas dan boleh jadi dapur boleh menjadi application kepada dapur lah. Okay, yang keempat, high voltage direct current ataupun HVDC power transmission. Okay, so dekat Malaysia kita tak gunakan direct current punya power transmission sebab dia punya risiko dia terlalu tinggi. Okay, sebabnya kalau kita gunakan DC sebagai kita punya power transmission, okay, let's say berlaku litar pintas ataupun shock okay, saya bagi awak gambaran. So kalau untuk DC, okay, waveform dia macam ni. Okay, kalau untuk AC, okay, waveform dia macam ni. Okay, so kalau awak tengok dekat graf DC ni, okay, graf dia adalah graf garis lurus dan dia tidak akan cecah kosong selagi mana awak tidak off supply. Okay, tapi untuk AC, dia ada mula daripada minimum, dia pergi ke peak, dia turun zero balik, dia pergi ke negative peak and dia balik ke zero. In case lah kalau dalam julat masa ni awak terkena electric shock, okay, terkena renjatan, tekan dekat sini. Okay, so case dia, kalau awak terkena renjatan dekat DC power line, okay, katakan awak tersentuh wire, tangan awak akan melekat kat situ dan awak tak boleh tarik. Okay, maknanya confirm hangus lah. Tapi kalau awak kena renjatan AC, okay, bila awak kena renjatan AC, biasanya awak sentuh barang yang katakan ada elektrik, awak masih boleh tarik tangan awak. Okay, sebabnya dia ada pada timeline ni yang mana magnitude dia akan jadi kosong. Okay, jadi pada waktu ni lah yang awak boleh tarik sama ada gunakan reflect badan dan sebagainya. Jadi awak boleh tarik tangan awak daripada terkena renjatan. Mungkin awak kena sekejap saja, tapi lepas tu awak boleh tarik. Okay, sebab at this moment dia punya net value dia ialah zero. Jadi pada waktu tu kita boleh tarik. Dan kalau frekuensi dia 50 Hz, okay, selang masa untuk satu half cycle ialah 0.01 second. Maknanya awak kena pun sekejap je tu boleh tarik tangan. Kalau awak kena renjatan dekat DC, mengucap pun tak sempat sebab dia awak tak boleh tarik langsung tangan awak sebab current always ada. Okay, berbalik kepada HVDC. Okay, dekat mana adanya application HVDC? Okay, so kalau dekat Malaysia, kita ada satu stesen HVDC dekat Gurun, Kedah. Okay, apa function substation tersebut? Okay, so function tersebut ialah, let's say lah Thailand. Okay, let's say kita punya negara jiran kita Thailand. Okay, berlaku darurat dan sebagainya. Let's say katakan dia punya power supply dia breakdown, total breakdown. Okay, so dia boleh request untuk gunakan tenaga daripada Malaysia. Okay, of course lah ada dia punya agreement, rate dan sebagainya. Okay, so untuk tujuan tu Malaysia tak boleh bagi direct supply kepada Thailand sebab Malaysia guna 50 Hz tetapi Thailand guna 60 Hz. Okay, dia ada beza frekuensi di antara Malaysia dan juga Thailand. So kalau Malaysia nak supply kepada Thailand, 50 Hz tadi perlu ditukarkan kepada DC dulu. Okay, DC tak ada frekuensi kan. Then dekat stesen HVDC tadi, dia akan ada satu inverter yang besar, dia akan convert balik kepada 60 Hz. Okay, dan baru dah boleh salurkan kepada Thailand. Okay, itu application dia. Okay, so antara Malaysia dengan Thailand memang ada interconnected power line, yang mana dalam keadaan biasa dia tidak digunakan lah. Okay, kecuali kalau berlaku darurat. Okay, so HVDC substation kat Gurun tu bukan sahaja untuk Malaysia supply kepada
Thailand. Okay, kalau berlaku darurat pada Malaysia, Thailand pun boleh supply kepada Malaysia. Sebab dekat HVDC ni dia ada inverter yang boleh convert 50 kepada 60 Hz. Okay, 60 Hz kepada 50 Hz. Okay, seterusnya yang kelima, variable speed AC motor drive. Okay, variable speed AC motor drive. So yang ni dia ada dekat dalam aircon inverter yang saya beritahu tadi. Okay, dia boleh control speed untuk AC motor. Okay. Kemudian yang keenam, electric vehicle drive. Okay, kalau kita dengar brand kereta brand Tesla. Okay, kereta brand Tesla. So kereta brand Tesla ni digunakan elektrik 100%. Dia tak ada gunakan petrol ataupun diesel. Jadi nak control dia punya output power, dia akan gunakan pelbagai jenis converter lah, combination of converter. Okay, dia akan gunakan inverter, dia akan gunakan DC to DC conversion dan sebagainya. Okay. Okay, so pergi kepada syllabus yang awak akan belajar untuk chapter ni. Dia ada dua commonly used circuit for DC to AC conversion. Okay, kita ada half bridge dan kita ada full bridge. Okay, nanti kita akan tengok macam mana rupa half bridge dan macam mana rupa full bridge. Okay, kemudian kita ada dua jenis switching scheme. Okay, kita ada dua jenis switching scheme. Okay, jadi kena ingat nama dia switching scheme. Okay, ataupun output waveform lah sebenarnya. Yang pertama ialah square wave. Yang kedua ialah quasi square wave. Okay, so untuk video inverter ni, okay, saya stop sampai sini dulu untuk part pertama. Kita akan sambungkan dengan video yang kedua untuk part seterusnya lah. Okay, so terima kasih.